طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat tengah hari kepada semua. Terima kasih saya ucapkan kerana hadirkan diri pada sesi online untuk modul aplikasi fiqh maqasid dalam pengeluaran hukum pada tengah hari ini. Terima kasih kepada semua. So insya-Allah kita akan sama-sama membahaskan tentang modul ini sepanjang 5 sesi insya-Allah. So bersama saya Ustazah Siti Radia Hassan insya-Allah. Baik, tanpa berlengah lagi, kita akan lihat modul ni. Mungkin ada ramai bertanya modul ni tentang apa, satu perkara yang baru. Right? So mungkin sedikit pengenalan tentang modul ni. Kita akan lihat pengetahuan am tentang maqasid syariah dan juga maqasid syariah dalam pengeluaran hukum, dalam hukum-hukum dalam fikih. Ia juga akan dapat membantu kita untuk membuat penilaian yang sewajarnya dan mendapat gambaran yang umum tentang suatu hukum. Kita juga akan lihat kaedah-kaedah fikih yang tertentu yang digunakan para ulama dalam menjadi asas untuk mengeluarkan salah satu sandaran untuk mengeluarkan hukum-hukum tersebut. Alright. So insya-Allah kita akan bahaskan tentang fikih hukum, insya-Allah sangat menarik. Okay, ni secara umumnya ni antara topik-topik yang kita bahaskan sepanjang 5 sesi akan datang insya-Allah. Kita akan lihat pengenalan kepada ilmu maqasid syariah dan juga qawaid fiqhiyah. Kemudian dalam sesi kedua dan seterusnya kita akan lihat contoh-contoh isu-isu yang boleh kita kupaskan tentang fiqh maqasidnya, tentang kaedah-kaedahnya, bagaimana ulama keluarkan hukum tersebut. Kemudian yang sesi yang kelima adalah kita akan lihat tentang iktibar niat dalam dan tujuan dalam amalan serta natijah akhir perbuatan. Ini semua merupakan perkara-perkara yang sangat dititik beratkan bila dalam pengeluaran satu hukum. Baik. So objektifnya insya-Allah kita akan lihat dapat jelaskan maksud maqasid syariah, melihat apa tingkatan-tingkatannya, menyenaraikan kaedah-kaedah asas dalam qawaid fiqhiyah, kemudian mengenal pasti tujuan pensyariatan hukum serta kaedah-kaedah yang digunakan, kemudian mengaplikasikan kaedah dalam membuat penilaian yang sewajarnya. Alright, so insya-Allah semoga kita dapat meraih manfaat dalam daripada modul ini. Alright. Baik, sebelum saya teruskan, so sekiranya sesiapa yang ada soalan berkenaan apa yang dibentangkan hari ini, boleh tanyakan di ruangan Q&A. Saya pasti semua dah tahu kan tentang perkara ni kan, penggunaan Q&A. Begitu juga dengan chat di ruangan chat. Sekiranya saya tanyakan soalan, bolehlah berikan saya respon anda di ruangan chat tersebut. So kita khususkan Q&A untuk soalan-soalan supaya saya tidak terlepas dan kita boleh menjawab soalan tersebut bersama-sama. Right? Okay, time. InsyaAllah kita mulakan. Sebelum tu kita insyaAllah saya bahagikan modul sesi kali hari ini kepada 3 bahagian. So bahagian pertama kita akan lihat bahagian pertama dahulu selama mungkin dalam 1 jam. Selepas 1 jam kita akan ada rehat dalam jangka masa 20 minit. Kemudian kita akan sambung balik bahagian yang kedua. Alright, so dan setiap kali sebelum kita berpindah kepada topik yang baru, saya akan buka ruangan Q&A itu kan, akan lihatlah soalan-soalan yang mungkin anda utarakan. Antum utarakan, so mungkin kita boleh bincangkan soalan-soalan tersebut. Boleh Okey. Baik. Pengenalan kepada maqasid syariah. So mungkin ada di antara antum yang dah ambil modul ini, betul tak? Maqasid syariah. Ada yang mungkin dah ambil ke tak? Ada yang tak pasti lagi tu. Macam dah pernah ambil katanya tapi macam tak ingat. Okay. So mungkin bagi yang dah ambil tentang maqasid syariah ini mungkin menjadi tambahan kepada antum. Alright.
yang boleh yang mungkin baru pertama kali nak belajar tentang maqasid syariah ni, so bolehlah kita sama-sama melihat apakah yang dimaksudkan dengan maqasid syariah. Baik, so pengertiannya, kita lihat pengertian dulu, apa itu maqasid. Perkataan tu sendiri maqasid. Maqasid dia merupakan perkataan Arab yang membawa erti kehendak, matlamat atau tujuan. Tujuan dia apa, objektif dia. So bila digabungkan maqasid syariah, so makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan umat manusia. Apa tujuan maqasid syariah ni? Apa tujuan Allah tetapkan perintah tersebut? Kenapa kita kena lakukan? Apa tujuan dia? Penting tak untuk tahu tujuan ni? Atau kita kata, alah buat apa kita nak tanya, kita buat je lah. Dia mempunyai kepentingannya tersendiri. Mempunyai kepentingan dia sendiri bila kita tahu tujuan apa yang kita lakukan. Apa yang mungkin kita boleh faham tentang tujuannya, kita boleh faham. Tapi tak semua perkara yang kita boleh faham tujuan di sebalik perkara tersebut. Tapi yang diterangkan oleh Rasulullah, yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang boleh kita terangkan, itu pastinya kita perlu tahu apa tujuan dia. Supaya apa? Supaya kita dapat jalankan perintah tersebut dengan lebih baik. Sebab kita faham apa tujuan dia kita buat. Kita bukan main asal buat sahaja untuk setakat okeylah dah buat. Tapi tak mencapai tujuan, itu kita tak nak. Alright. So apa tujuan syariat? Secara umumnya semua hukum-hukum atau perintah, sama ada perintah atau larangan yang syariat tetapkan, yang Allah tetapkan, itu semua merupakan untuk apa? Untuk mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan. Mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan. So itulah asas dia. Tak ada satu pun hukum yang Allah tetapkan atau larangan yang Allah tetapkan untuk nak menzalimi orang atau untuk nak menyusahkan kita. Tidak. Semuanya adalah sama ada untuk mendatangkan kebaikan atau untuk menolak keburukan. Sebagai contoh kan, walaupun secara zahirnya kita nampak macam tak nampak kebaikan dia, kita tak nampak pun apa kebaikan di sebalik kita lakukan perkara tersebut, tapi pastinya itu ada kebaikan ni yang mungkin kita tak dapat fahami. Akal kita yang tidak dapat fahami perkara-perkara tersebut, itu tidak bermakna, itu tidak membawa maksud, ianya tidak ada tujuan baik. So kita kata subhanallah, perkara-perkara yang Allah tetapkan ni sangat luar biasa susunannya, sampaikan kita yang mana akal kita ni terbatas. Kadang-kadang kita tak dapat nak memahami sepenuhnya perkara tersebut. So kurangnya akal kita tak boleh menjadikan tu alasan bahawa perkara ni tak ada kebaikan. Disebabkan apa? Kekurangan kita tak faham, kita kata benda tu tak bagus. Betul tak? Saya kasihkan senario nak. Contohnya macam kita beli, contohlah kita beli handphone canggih. Bagus tak handphone tu? Macam-macam ada dia punya dia punya apps itu, apps ini, function dia semua ada, canggih sangat. Tapi kita tak tahu pakai, kita kata lah handphone tak bagus lah. Boleh? Tak boleh kan, sebab kita yang tak tahu pakai kan, kekurangan kita. So tidak bermaksud kira macam handphone yang kita beli tu tak bagus sebab kita tak faham. Sama juga dengan agama. Subhanallah. Tak semua perkara yang kita faham dapat memahami secara sepenuhnya apa tujuan hakikatnya, apa tujuannya yang hakiki lah. Right? Tapi secara umumnya untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Okey, ini masa untuk anda gerakkan sedikit jari jemari. So hantarkan jawapan. Kenapa perlu belajar maqasid syariah? Macam tadi kan saya katakan, kenapa kita kena tahu apa tujuan syariat perintahkan kita buat ni, apa syariat tujuan syariat perintahkan kita lakukan perkara sedemikian. So mungkin boleh hantarkan jawapan anda kenapa kita lakukan perkara tersebut. Okey, soalan Fajar berkongsi dengan kita Saudara Siddiq dan Rusina, so untuk memahami memahami syariat lebih mendalam. Betul tu.
So ada juga Nurul Syazwani menjaga kesucian dan kepercayaan beragama, menjamin keselamatan nyawa, tubuh badan, kemunian fikiran, kehormatan, menjamin harta. So masya-Allah sangat merangkumi semua jawapannya. Masya-Allah useful tool for ulama untuk keluarkan hukum kata Ramjidan masya-Allah. Sangat benar kemudian Nur Syarfana beliau berkongsikan untuk memahami tujuan syariat yang diperintahkan dan melakukan perkara perintahkan dengan ikhlas. Masya-Allah, ini pun dia kata bila kita tahu tujuannya, kita dapat lakukan, kita dapat menghayati, dapat lakukan dengan ikhlas. Masya-Allah. Baik, kemudian terima kasih ramai yang menghantarkan respon antum ni. Antaranya Azhairul mengatakan untuk dapat memahami illah sesuatu hukum. Masya-Allah, memahami sebab atau hikmah di sebalik perkara tersebut. Saya pasti bila kita tahu kenapa, kita dapat jalankan dengan baik. Tapi itu tidak bermaksud kalau kita tak tahu, kita tak dapat jalankan dengan baik. Bila perkara-perkara yang kita tak tahu, dia akan menguji keimanan kita. Kita sami'na wa ata'na. Kita berkeyakinan walaupun kita tak dapat faham kenapa, exactly kenapa, tapi kita tahu apa yang Allah tetapkan tu ada kebaikan untuk kita. Betul tak? Semua angguk-angguk tu kan? Cakap saya tak dapat dengar lah. Ya, tak boleh lah. So, semua agree kan dengan perkara tersebut. Setiap ujian walaupun kita nampak perkara tu nampaknya buruk, nampaknya negatif, tapi kita yakin di sebalik setiap apa yang Allah berikan pasti ada hikmah di sebalik perkara tersebut. Baik. Tak maaf kalau saya tak dapat bacakan semua. Semuanya antaranya daripada pelajar Maisarah. Beliau mengatakan so we are able, kita boleh memahami perkara yang kita buat dan kita dapat lakukan dengan baik. Tak adalah kita lakukan, kita tak faham, kita just lakukan macam tu kan, kita dapat hayati dengan baik. Okay. Baik. Okay, mungkin terakhir Ammar Haziq ada memberitahu memastikan segala keperluan, kehendak dan aspirasi kehidupan dapat dipenuhi serta terpelihara. Ataupun antara daripada perkara tersebut kita memahami tujuan tersebut. Okay, terima kasih atas respon-respon antum. Saya sangat menghargainya. So, baik. Kita teruskan. So apakah kepentingan kenapa kita belajar maqasid syariah ni? Antum dah jawab dah tadi tu semua kan. So antaranya kita kata ini sebenarnya jawapan dah berikan, memahami syariat lebih mendalam, syarat penting untuk berijtihad tadi ada cakapkan tu untuk ulama keluarkan hukum kan. Menolak taklid buta. Maksudnya kita tak lakukan tu secara kita tahu tapi kita dapat menghayati dan dapat memahami, dapat jalankan dengan ikhlas. So kagum dengan keindahan dan kesempurnaan syariat Islam. Dan perlu juga saya kongsikan kadang-kadang perkara tujuan atau hikmah ni kita tak dapat faham like on the spot, perkara tu happen atau kita dapat faham, tapi mungkin dia mengambil masa. Bila kita baru kita dapat faham kenapa. Kadang-kadang mungkin sebelum kita belajar puasa hikmah dia untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Mungkin kita, macam mana puasa boleh mendekatkan diri kita Allah? Mungkin bila kita lalui tahun demi tahun, kita akan dapat lebih memahami perkara tersebut. Kan? So, nanti kita akan lihat contoh-contoh maqasid yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis insya-Allah. Okey, kita lihat tentang hikmah pensyariatan hukum. So, hikmahnya pasti untuk kebaikan dan maslahat. Dalam modul ini kita akan banyak gunakan perkataan maslahah dan mafsadah. Maslahah dan mafsadah. Itu merupakan dua perkataan berlawanan. Maslahah dan mafsadah. Maslahat tu merupakan kebaikan, maslahat tu merupakan kerosakan. So kita gunakan untuk maslahah. So pensyariatan hukum secara dasarnya ianya untuk mendatangkan kebaikan untuk manusia. So kebaikan di dunia, nikmat, kemudahan, bila ada perintah-perintah yang ditetapkan tu semua ikut perkara yang sama, dia memudahkan kita, dia menjaga keselamatan semua. Pengharaman diharamkan untuk mencuri. Itu semua dapat memberikan kita ketenangan tak? Harta kita akan terpelihara sebagainya. Begitu juga dengan kebaikan, bukan setakat kebaikan di dunia, tapi kita dapat kebaikan di akhirat, iaitu kita akan diberikan balasan syurga sekiranya kita amalkan apa yang Allah perintahkan. So apa kebaikan dia akhirat, kita dapat balasan syurga dan dijauhkan daripada azab neraka. So
kita faham atau kita tidak faham atau kita belum faham. Setiap perkara yang disyariatkan tu pasti ada kebaikan untuk dicapai dan ada kemudaratan untuk dijauhi. So bagaimana kita nak mengukur yang ini dikira baik atau ini dikira tak baik? Ini semua berdasarkan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah dah berikan garis pandu dia, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang baik, apa yang tidak baik. So ini menjadi Al-Quran Sunnah menjadi kita punya landasan, sandaran kita untuk menghukumkan ini baik atau tidak. Kan kalau kita ikutkan akal fikiran manusia, semua akan memberikan jawapan yang berbeza-beza, betul tak? Mungkin kita katakan gula, adakah gula baik untuk anda? Kan mungkin ada satu orang dia cakap gula baik untuk dia sebab dia seorang yang aktif dalam sport, so perlukan gula untuk tenaga dan sebagainya. Tapi mungkin orang dah berusia, mungkin gula tu tak berapa nak baik untuk kesihatan dia. So kat sini bila kita gunakan akal fikiran kita, manusia akan menilainya ikut akal fikiran kita, ikut kecenderungan diri masing-masing. So dia akan jadi jawapan yang berbeza-beza. So dia tidak akan ada kesatuan. So sekiranya kita ikut dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah tetapkan ini yang baik, ini yang tidak baik, maka semua akan merujuknya sebagai satu sumber, kan semua lihat perkara sama, jadi itu tidak akan datang kecelaruan dan hura-hara, semua akan berpegang pada perkara yang sama. Sebab itu al-hasan kullu ma hasanahu syara' wal qabih kullu ma qabbahahu syara'. So kebaikan tu apa yang syariat kata ianya baik, apa yang syariat membaikkannya, yang buruk itu segala apa yang syariat mengatakan ianya buruk. So kita kata fair lah, betul tak? Baik. Kita lihat tentang antara contoh hikmah pensyariatan hukum. Di dalam surah Al-Ankabut, antara lainnya Allah sebutkan tentang apa hikmah dirikan salat. Allah sebutkan wa aqimis salat, wa aqimis salat. Dirikanlah salat. Kemudian Allah beritahu kita apa antara hikmah dia. Apa antara hikmah dia? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. So ini antara hikmah yang Allah beritahu kita kenapa kita diperintahkan untuk salat. Salat dapat membina kepribadian kita, menjaga akhlak kita, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sentiasa solat, sehari paling tidak satu hari 5 kali kita solat. So dalam waktu-waktu yang berbeza. So di antara dua waktu solat tu kan, mungkin kalau kita setiap kali kita lagi dalam waktu zuhur, kita dah ingat tentang solat. Kalau kita ingat tentang solat, kita ingat tentang Allah. Takkanlah kita nak buat perkara-perkara yang nak buat perkara dosa. Tapi kalau orang tu constantly dia melakukan solat, dia sikit sebanyak akan menjadikan orang tersebut menguatkan iman dia dengan mengatakan Allah Allah memerhatikan setiap gerak-geri kita. Allah memerhatikan setiap gerak kita setiap kita nak solat. Kemudian dia lagi solat lagi. Baik. Contoh yang lain dalam bulan puasa ni, kan musim puasa kan, insya-Allah. Baik. So dalam apa antara hikmah puasa yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, antara lain erti dia, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. So itu merupakan hikmah kenapa diwajibkan berpuasa. Boleh tak kita linkkan puasa menjadikan kita orang yang bertakwa? Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Takut akan azab Allah. Takut akan kemurkaan Allah. Kita takut kalau kita tak buat, kita akan diseksa. So itu menjadikan kita hamba yang bertakwa, nak lakukan sungguh-sungguh, nak lakukan segala apa yang Allah perintahkan, lakukan segala apa yang Allah redha. Okay? So kita fikir macam mana dengan kita berpuasa, tahan makan, minum daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, dijadikan kita orang yang lebih baik, jadikan kita orang yang lebih bertakwa. Cuba kita fikirkan secara dasarnya lah, secara zahirnya,
dasarnya, zahirnya, apa yang kita dapat ketika kita berpuasa? Lapar, kan? Apa yang kita dahaga, kita mungkin rasa penat, kan? Letih, apatah lagi mereka yang perlu bertugas, mungkin bertugas di luar dan sebagainya, kan? So mungkin ada kata menjadikan kita orang yang bersabar. Semua perkara ni bercampur-campur. Tapi ada juga kan, mungkin ada sebahagian orang dia boleh nak memahami kebaikan dari sudut rohani untuk berpuasa. Semua dia dapat menahan nafsu dia, dapat mendidik nafsu dia supaya tidak mudah marah, bersabar, fikirkan tentang orang lain. Tapi tak kurang juga ada yang mungkin setakat rasa lapar dan dahaga. Kan? Betul tak? Tapi yang rasa lapar dengan dahaga tu tetap juga tak dia nak puasa. Tetap juga dia puasa. Sebab apa dia kata? Puasa wajib. Tak boleh tinggalkan. Puasa Ramadan kan wajib, mana boleh tinggalkan. Tapi itulah bila puasa lesu, letih je macam tu kan. Tapi antum semua tengok semuanya aktiviti sikap semua tak ada yang lembik-lembik je ni kan. So bagus kan. So semua apa kita kata, walaupun kita rasa lesu atau penat, kita hadapi cabaran ketika jalan ke puasa, kita tetap lakukan, teruskan kerana itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Maka kita redha dengan apa yang Allah tetapkan kita. Itu menjadikan kita orang bertakwa tak? Kenapa kita tak nak, alah tak apalah, tak payahlah susah-susah tak nak makan, tak makan je lah. Buat apa nak berlapar-lapar kan? Kenapa kita tak buat macam itu? Sebab kita takut akan azab Allah. Macam mana pun ujian, macam mana pun halangan, macam mana pun cabarannya, kita tetap usaha untuk jalankan dengan sebaiknya. Supaya mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa. Amin. Baik. Yang seterusnya, contoh daripada sunnah, daripada hadis Rasulullah SAW, ini merupakan diriwayatkan, diceritakan oleh seorang sahabat, Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata ada seorang lelaki ni, dia pergi ke rumah Rasulullah kat pintu tu, kemudian ada lubang, dia intip kat situ. Dia intip lihat Rasulullah ketika itu baginda sedang membawa sebuah sisir yang digunakan untuk menggaru kepalanya. Macam sikat gitulah kan. So kemudian Nabi ternampak lelaki tu, sebab dia intip tu kan dalam lubang tu kan. Kemudian Nabi kata apa? Seandainya aku tahu engkau sedang mengintipku, maka aku lukai kedua matamu dengan sisir ini. Sesungguhnya meminta izin itu adalah untuk menjaga pandangan. So kat sini diberitahu meminta izin tu adalah untuk menjaga pandangan. So di sini Rasulullah SAW memberitahu kita bahawa apa hikmah di sebalik meminta izin tersebut. Apa hikmah dia untuk jaga pandangan supaya kita tidak melihat perkara-perkara yang tidak diperlukan atau perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lihat. So oleh itu Rasulullah SAW memberitahu hikmah di sebalik perkara tersebut. So ni kita dapat faham lah. Tapi tidak semua perkara yang kita boleh faham perkara tersebut. So rumusan daripada dalil-dalil ini, ia adalah kita kata setiap perkara tersebut tu, apa rumusan dia, apa yang kita boleh dapat daripada dalil-dalil tersebut, wujudnya matlamat atau tujuan di sebalik perintah dan larangan. Wujudnya matlamat dan tujuan di sebalik perintah dan larangan. Walaupun mungkin kita tak dapat faham atau boleh faham, tapi adanya matlamat. Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan manusia tidak dapat memahami semua hikmah. Manusia tidak dapat memahami semua hikmah. Ada di antaranya kita tak dapat faham tapi kita tetap amalkan, kita tetap jalankan perintah tersebut. Kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita perintah. Sebab kita tahu, kita yakin bahawa terdapat perkara kebaikan di sebalik perkara tersebut. Alright? Okay, time. Sebelum kita beralih kepada topik, mungkin saya boleh kita boleh lihat ruangan, sekiranya ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan boleh baca. Sekiranya tak ada, izinkan saya untuk teruskan. Kita lihat tentang tingkatan maqasid syariah. Right, so sekiranya ada soalan boleh hantarkan ke ruangan Q&A. Baik.
seterusnya tingkatan maqasid syariah. Right? Okay, dia tingkatan maqasid. Secara dasarnya kita kata terdapat 3 peringkat terdapat 3 tingkatan maqasid, iaitu daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. So perkara daruriyat ini ia merupakan keperluan yang asas. Nanti kita akan lihat satu persatu apa huraiannya, contoh-contohnya. Yang kedua adalah hajiyat. Hajiyat merupakan kemudahan dan kelapangan. Dan yang ketiga adalah tahsiniyat. So tahsiniyat merupakan kesempurnaan. Okay, so kita perlu ingat 3 kategori ini. Nanti kita akan lihat perbezaan-perbezaannya dan kesan di sebalik perkara-perkara tersebut sekiranya kita tidak jaga, kita tidak pelihara perkara-perkara tersebut. Okay, kita mulakan dengan yang pertama, iaitu keperluan asas. Daruriyat, keperluan asas. So apa tu daruriyat atau apa tu keperluan asas? So ia memelihara 5 aspek. Pemeliharaan 5 aspek. So bila kita ingat daruriyat je, kita akan ingat daruriyat al-khams. 5 tu. Apa dia? Agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Sekiranya 5 perkara ni dijaga, dipelihara dengan baik, maksudnya perkara-perkara kita dapat jaga 5 ni agar dia sentiasa dalam keadaan yang baik, keadaan yang terjaga, maka itulah merupakan maslahah. Kebaikan-kebaikan dalam 5 aspek ni. So itu disebut sebagai maslahah. That means apa yang berlaku kalau kita tak jaga 5 aspek ni? So apa kesan dia jika tidak dijaga 5 aspek ni? So jika keperluan tidak dipenuhi, kehidupan menjadi tidak bermakna, iaitu dia boleh membawa kepada kebinasaan. Bila berlaku kebinasaan, kerosakan, dia adalah, dia kata berlawanan bagi maslahah, iaitu mafsadah. So saya kira perkara-perkara ini dah dibentangkan juga dalam simposium itu. Ingat tak? Berarti ingat simposium ada hari itu kan? Jadi saya go through secara ringkas saja ya. Sekiranya ada soalan-soalan boleh tanyakan di ruangan Q&A. Yang kedua, hajiyat. Dia kata kemudahan dan keperluan. So hajiyat merupakan maslahah yang diperlukan bagi memudahkan tugasan dalam kehidupan, untuk mengelakkan kesusahan hidup dalam masyarakat. So perkara ni, kalau yang tadi daruriyat kalau tak buat dia boleh membawa kepada kebinasaan, tapi kalau untuk hajiyat dia sekadar untuk mengelakkan kesusahan dalam masyarakat. Dia tidak sampai membinasakan, dia tidak sampai menjadikan huru-hara dan sebagainya, cuma kita akan mengalami kesusahan sekiranya ianya tidak dijaga. So apa berlaku kalau tidak dipelihara hajiyat ini? So ketiadaannya tidak menjejas penerusan kehidupan tetapi menyebabkan kesulitan. Boleh menyebabkan kesulitan. Maksudnya kita perlu lakukan usaha, tingkatkan usaha lebih sikitlah. Pertingkatkan usaha lebih sikit je. Kalau kita tak buat, kalau tidak kita akan mengalami kesusahan. So perkara-perkara ni dia jatuh dalam hajiyat lah. Okay. Kemudian yang seterusnya. Okay, saya terangkan tiga ni, nanti kita lihat contoh-contoh bagi ketiga-tiga ni. Kemudian tahsiniyat. Tahsiniyat ni merupakan satu kesempurnaan. So dia menyempurnakan sahaja. So maslahah untuk menjaga kehormatan hidup, kemuliaan akhlak dan adat yang baik, menjamin kelancaran dan keharmonian hidup dalam masyarakat. So perkara ni dia sesuatu perkara yang lebih, satu perkara yang kita kata ekstra lah. Dia cuma menyempurnakan. Kalau tidak mengapa. So itulah dia kesan jika tidak dipelihara. So ketiadaannya tidak memberi kesan yang besar dalam kehidupan. Ketiadaannya tidak memberi kesan yang besar dalam kehidupan. So maksudnya kalau dia tak ada, dia tidak menjejaskan, tidak
tak adalah menjejaskan sampai tak boleh ni, tak boleh, tidak. Bila dia ada, dia menambah baik. So itu adalah tahsiniyat. Okay, Taib, ada soalan sebelum kita pergi ke slide yang seterusnya, ada soalan daripada saudara Naufal. Beliau bertanya, bagaimana kita nak menjaga keturunan kita? Soalan yang menarik. So tadi kan kita kata menjaga aspek keturunan kan dalam daruriyat. Kelima-lima aspek ni kita boleh jaga dalam setiap peringkat lah, daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Baik, menjaga keturunan adalah menjaga keturunan tu, apa maksud dia kalau keturunan tu tidak dijaga? Maksud dia mungkin nasab kita bercampur baur. Tak tahu yang ni siapa mak dia, siapa bapak dia dan sebagainya, atau tidak dapat dipastikan. Sebab itulah untuk menjaga keturunan kita supaya tidak timbul masalah dan sebagainya, Islam mensyariatkan pernikahan. Islam mengharamkan zina. Islam mengharamkan perbuatan-perbuatan yang boleh mencampur adukkan keturunan. So bila adanya pernikahan, perkahwinan, so ianya dapat kita dapat tahu kan dengan jelas, oh ini siapa ibunya, siapa ayahnya. So ini adik-beradiknya yang mana, siapa. Itu antara contoh bagaimana keturunan itu dijaga. So kita berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dalam hukum kekeluargaan. So itu semua jatuh dalam aspek keturunan. Right? Baik. Okay. Saya tanyakan antum soalan. Apakah kepentingan untuk mengetahui tingkatan-tingkatan maqasid tersebut? Macam tadi, kita kalau daruriyat, perkara-perkara yang 5 aspek tu kan kena jaga. Maksudnya kalau tak jaga akal, dia boleh merosakkan akal, hidup kita akan binasa. Harta, kalau harta kita tidak dijaga, macam mana kita nak teruskan kehidupan? So kenapa? Okey, itu jatuh dalam daruriyat kan. Hajat perkara-perkara yang mudah, urusan kita setiap hari jual beli dibolehkan. Sebab apa? Sebab nak memudahkan kita. Kan keringanan-keringanan yang Allah berikan ketika belayar, ketika orang sakit, itu semua jatuh dalam hajiat. Tahsiniyat ni cuma perkara yang sempurna lah. Satu perkara yang lebih dia macam akhlak. Kita menjaga kebersihan, menjaga penampilan, itu semua jatuh dalam tahsiniyat. So apa kepentingan untuk kita nak tahu ni daruriyat lah, ni hajat, tahsiniyat. So apa kepentingan ni? So mungkin boleh share dengan saya. So ada yang menghantarkan jawapan-jawapan dari responden. Baik. Seorang pelajar saudara Ramjidan beliau mengatakan supaya hidup kita teratur dan semua dan bila sempurna, dan bila sempurna hidup akan lebih bahagia atau lebih gembira, happy katanya. Kemudian Amiruddin mengatakan to know what we should prioritize on. So kita tahu sekiranya bercanggah kita nak dahulukan, nak pelihara yang mana. So itu antara poin yang diberikan. Yes, begitu juga dengan Maisarah, beliau mengatakan to know which is the priority we need to focus on. Nah, kemudian pelajar Abdul Malik mengatakan untuk menghindarkan kemudaratan. Siti Alawiyah mengatakan untuk tahu yang mana untuk diutamakan antara dua perkara. So rata-rata ramai yang memberikan supaya kita tahu which one kita nak prioritize, nak dahulukan yang mana. Bila berlaku pertembungan. Itu antara tujuan atau kepentingan kenapa macam mana kita nak tahu, okay, ni jatuh dalam mana. Sekurang-kurangnya kita dapat gambaran umum, kita tahu nak buat pilihan antara yang ini dan yang ini, mana satu nak perlu kita dahulukan. Kan contohnya kita sedang mungkin kita nak membantu adik-beradik kita lakukan pekerjaannya, dia minta tolong lakukan pekerjaan, tapi at the same time kita belum solat contoh. Kita tahu kita nak dahulukan yang mana, kita nak selesaikan yang mana dulu. Kan tengok timing solat, waktu dah tak ada dah, tak cukup dah. Kan nak tolong adik dulu kan, dengan adik tunggu sekejap ke apa dan sebagainya, kita solat dulu. So bila berlaku pertembungan perkara, kita dapat tahu mana untuk diutamakan. Alhamdulillah. Saya harap rata-rata semua dapat faham konsep tentang maqasid syariah ni. Right? Baik.
So setiap tingkatan bagi maqasid ini, setiap tingkatan maqasid ini dia tidak hanya untuk kita kata okeylah satunya kita tahu sekiranya bertembung kan kita nak buat yang mana, tapi keadaan akan menjadi sedikit lebih mencabar sekiranya kalau dia berada di kelompok yang sama. Berada di kategori yang sama, yang ini pun daruriyat, yang ini pun daruriyat, bertembung, nak lakukan yang mana? Itu juga ada perbahasan di kalangan ulama. Mereka lihat, mereka aturkan mana yang perlu datang dahulu, mana perlu datang dahulu, mana yang lebih penting. Dan yang paling sekiranya bertambung dalam dua kategori yang sama, kita tak tahu nak dulukan yang mana. Dari sinilah kita kata peranan qawaid fiqh masuk untuk mempertimbangkan mana yang lebih sedikit mudaratnya, mana yang lebih kecil mudaratnya. So perkara-perkara ni semua perlu difikirkan sebelum kita buat satu keputusan. Dan dia of course kita nak buat satu keputusan tu dia tidak semudah itulah. Okeylah mungkin kita kata kita buat keputusan untuk dalam kehidupan kita kan, kita nak pilih yang ini atau yang ini. Mungkin dia apa pun yang kita pilih kan, kita fikirkan baik-baik apa kebaikan dia, apa keburukan dia, kita timbangkan kan, baru kita buat keputusan kan. Tapi itu tidak memberikan kesan yang sangat besar lah sekiranya kita tak salah pilih apa dan sebagainya kan. Kerana kita dah timbangkan dalam bab pengeluaran hukum, dia bukan semudah itulah untuk kita nak, kita tahu, kita lihat mana lebih baik, kita hukumkan ini dengan perkara tersebut. Ia tidak semudah itu dalam bab pengeluaran hukum atau istinbat al-ahkam. So ulama perlu banyak faktor-faktor yang perlu diambil kira, perlu dirujuk selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Alat-alat yang lain ni membantu mereka untuk keluarkan hukum-hukum tersebut. So contohnya ilmu usul fiqhnya, kemudian dilihat dari sudut maqasidnya, kan tadi tu adakah dia menepati tujuan atau tidak, kemudian dari sudut kawaidnya dia bercanggah ke tidak dan sebagainya. Alright, saya berikan terima kasih yang memberikan respon-respon antum kepada soalan ini. Saya harap dia agak jelas tentang tingkatan-tingkatan tersebut. Itulah dia secara kita kata bila kita sebut tentang maqasid syariah, sangat penting untuk kita tahu tujuan perkara tersebut. Saya berikan antum senario lah. Dalam Islam kan, Islam sangat menggalakkan kita untuk bersedekah, betul tak? Membantu orang, apatah lagi apabila kita tahu orang tu dalam keadaan susah, kemudian kita berikan, kita ada lebih tu kita hulurkanlah kepadanya. Mungkin orang yang tidak faham tentang maqasid syariah, tidak faham tentang tujuan perkara tersebut, dia fikir macam tolong orang, membantu ni merupakan dapat pahala yang besar. Kita dapat buat orang gembira, pahala besar, kita dapat beramal. Tapi mungkin orang yang tidak faham, dia mungkin lihat aspek itu je, kebaikan dalam bersedekah. Tapi dia tidak mengambil kira sumber dari mana harta datang untuk disedekahkan. Mungkin dia tak faham, tak kisah dia tak ada duit, tapi dia ambil duit orang untuk disedekahkan kepada orang lain. Tercapai tak tujuan tu? So ni yang kita kata niatnya baik tapi caranya salah. Mungkin dia tak memahami tujuan tu dengan betul, tak memahami kenapa Islam minta kita untuk bersedekah, untuk membantu orang, dan tak faham tentang pengamalan perkara-perkara tersebut. Sebab itu perkara ni sangat penting untuk difahami supaya kita tidak melakukan satu amalan atau perkara itu secara sia-sia. Boleh? Okey, baik. So rumusan untuk maqasid syariah ni sebelum kita berpindah kepada qawaid fiqhiyah. Rumusan untuk maqasid syariah, perkara yang perlu kita lihat adalah 5 perkara, 3 tingkatan tadi tu. 3 tingkatan tersebut, daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Dan dalam daruriyat tu ada 5 aspek yang perlu dijaga. Dan setiap tingkatan-tingkatan tersebut ada penyempurnanya. So maksudnya bila kita lakukan ni, macam mana kita dapat lakukan dengan baik? Kita nak menjaga, macam tadi kan saya berikan contoh menjaga keturunan. Kan macam mana kita nak jaga, nak
enhancekan lagi supaya kita dapat jaga keturunan tu dengan lebih baik. Nak mengamalkan setiap tingkah laku kita jaga supaya kita dapat keturunan kita tu terpelihara sampai generasi. Maksudnya kita dapat amalkan perkara tu dengan lebih baik. Okey, saya kira itu tentang maqasid syariah. Saya tak nak ulas panjang sangat tentang perkara tersebut sebab ini dah dibincangkan dalam sesi mungkin sebelum ni simposium dan sebagainya. Tapi sekiranya antum ada soalan boleh tanyakan InsyaAllah kita akan sesama menjawabnya. Baik, kita masuk sedikit pengenalan kepada qawaid fiqhiyah. Ini satu lagi tools atau alat yang penting dalam pengeluaran hukum. Baik, pengertian bagi qawaid dan qawaid fiqhiyah. Qawaid merupakan kaedah atau asas dan asal menurut bahasa. Asas Manakala qawaid fiqhiyah, prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek. Nas pendek tu apa? Macam phrase, frasa pendek perkataan, macam dia mengandungi 2 atau 3 perkataan, 4 perkataan pendek-pendek je yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya. So dalam arti kata lain saya boleh katakan dia sebagai macam formula lah. Macam formula untuk kita dapat gambaran yang umum tentang hukum satu perkara. Bagaimana nak apa hukum dia akan jadi, dapat gambaran yang umum. Baik, kita akan go through ni satu persatu tentang kaedah asas dalam qawaid fiqhiyah ni. Bila kita sebut tentang qawaid fiqhiyah, 5 ni kita perlu ingat. 5 kaedah yang asas ini. Yang pertama adalah setiap perkara dinilai berdasarkan niat. So ni kaedah asas yang pertama. Dan perlu kita fahami setiap kaedah ini, setiap kaedah asas ni di bawahnya ada kaedah cabangan lagi. Dia ada sub-kaedah dia. Ada banyaklah kaedah-kaedah cabangan yang jatuh di bawah kaedah asas. So bukan setakat 5 ni saja, ada banyak lagi. Dia sesuai dengan sesuai dengan topik asas dia lah yang berkaitan dengan niat dan hukum satu perkara. Right? So secara asasnya setiap perkara dinilai berdasarkan niat, erti dia setiap apa yang kita lakukan kita akan dibalas ikut niat apa yang kita niatkan. Sebab tu paling penting bila kita lakukan sesuatu perkara, niat tu perlu ada dan perlu betul. Kan kalau perhatikan nak angkat wudu, salat, puasa, kebanyakan amal-amal ibadah yang diperintahkan Allah perlu disertai dengan niat, dan niat merupakan apa? Rukun. Merupakan rukun. Maknanya apa? Kalau tiada maka tak sah. Perkara tersebut tidak sempurna, tidak sah sebab tak ada. Rukun tu tak dijaga. Antaranya adalah niat. Betul tak? So itu sangat-sangat important niat, maksudnya apa yang dilakukan tu itu berdasarkan apa yang kita niatkan. Alright. Satu hadis yang sangat masyhur yang saya boleh kongsikan kat sini tentang niat. Pernah dengar tak tentang hadis yang penghijrahan Ummu Qais? So Muhajir Ummu Qais. Apa yang berlaku tentang Muhajir Ummu Qais ni? Seorang sahabat ni, beliau ketika umat Islam nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, so seorang pemuda ni dia pun turut serta nak berhijrah ke Madinah, tapi tujuan dia untuk berhijrah ke Madinah adalah untuk berkahwin dengan seorang wanita yang digelar sebagai Ummu Qais. So beliau, mungkin orang yang berhijrah ketika tu mereka ada niat masing-masing. Yang berhijrah ke Madinah kerana itu merupakan perintah Allah, perintah Rasulullah, maka mereka akan dapat pahala seperti apa yang mereka niatkan. Sekiranya apa yang tadi kan kita kata muhajir, yang pemuda tadi ni yang berhijrah kerana nak berkahwin, maka dia akan dapat pahala setimpal dengan apa yang dia niat dia terbaik untuk menikah rumah tangga, maka itulah yang dibalas ikut apa yang diniatkan. Penting tak niat? Itu sangat penting niat kita. Kadang-kala niat kita terlari pun ada kan, tengah niat kita nak
contohnya pergi belayar ke negeri lain tu untuk menuntut ilmu, tapi dalam pertengahan tu dan kita menuntut ilmu tu mungkin niat kita terlari, kita lupa tentang perkara aspek tu, perlu kita tetapkan balik apa niat kita lakukan perkara tersebut. Okay, tu kaedah asas yang pertama. Kaedah asas yang kedua adalah keyakinan tidak hilang dengan keraguan. So kat sini ada keyakinan dan keraguan. Bila seorang betul-betul yakin, maka dia tidak akan digoyangkan. Dia tidak akan dilemahkan dengan keraguan. Maksudnya kalau dia betul-betul yakin, maka keyakinan tu tak dapat ditandingilah. Tak ada siapa pun boleh goyahkan dia. Itulah keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Okay. So keyakinan di sini apa yang dimaksudkan dengan keyakinan? Yang ni kita betul-betul kita bukan terfikir-fikir macam ya ke tidak ya ke tidak. Dia tiada soalan timbul di situ. Kita betul-betul yakin, maka khalas, tak ada sebarang persoalan yang bermain di fikiran kita lagi. Kita memang sebulat kita yakin perkara tersebut. So tidak menimbulkan keraguan. Kalau kita ragu, kita tanya-tanya kan, macam mungkin terfikir tu, terfikir ni dan sebagainya kan. Tapi kalau keyakinan, tidak akan ada perkara-perkara tersebut. Satu hadis yang sangat masyhur tentang perkara keyakinan tidak hilang dengan keraguan ni, yang dikaitkan dengan kaedah ini adalah tentang mana sahabat, ketika tu seorang sahabat ni dia solat, kemudian perut dia dia kata macam terasa ada sesuatu kat perut dia, gerak-gerak gitu kan. Macam dalam perut lah kan, angin. Sesuatu gerak-gerak tu apa kan, angin dalam perut dia kan, dia rasa. Jadi dia rasa was-was, dia ragu-ragu sama ada wuduk dia dah batal ke, solat dia batal ke tidak. Takut apa? Dia takut terbuang angin. Sebab perut dia ni tadi kan, bunyi apa, takut je terbuang angin. Tapi dia dah terfikir, dah terbuang angin ke tidak. Jadi Rasulullah berikan satu panduan. Rasulullah kata sekiranya tidak mendengar atau tidak merasakan sesuatu, maka dia masih terus dikira sebagai orang berwudu. Maksudnya tak ada satu pun yang boleh meyakinkan yang wuduk dia tu dah batal. Tak ada perkara yakin yang boleh menunjukkan wuduk dia tu dah terbatal. Manakala keraguan dia wuduk ni masih ada ke tidak, wuduk ni masih, benda tu ragu kan. Tapi satu perkara yang dia yakin, dia dah angkat wuduk. Mengambil wuduk tu satu perkara yang yakin. Tapi adakah dia dah buang angin ke tidak? Buang angin ni kira kita kata satu perkara yang tidak yakin. Yakin perkara dengan ragu-ragu. So kita lenyapkan yang ragu-ragu, kita bersandar pada yakin, iaitu masih lagi berwuduk. Sebab perkara yang ragu-ragu ni kita tak boleh jadikan dia sebagai satu sandaran. Faham So maksudnya kita bersandarkan kepada keyakinan, maka yang ragu-ragu tu kita tinggalkan. Dan dalam satu hadis juga Nabi sebutkan, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Kemudian yang ketiga adalah kesukaran membawa kemudahan. Ini antara kaedah yang saya bahaskan ketika simposium hari itu. So mungkin masih ingat kan tentang kesukaran membawa kemudahan, yang mana manusia memang secara fitrahnya kita lemah. Ada kadang-kadang ada perkara kita tak mampu nak lakukan kerana keterbatasan dan halangan yang ada dalam diri kita, kekurangan yang ada dalam diri kita, maka ada serta-serta perkara tu Allah berikan keringanan. Mesti ingat lagi tak apa antara sebab-sebab keringanan tu? Ingat lagi tak apa dia? Antaranya yang lupa, kekurangan, sakit, musafir, ingat tak? So kesukaran membawa kepada kemudahan. So ini antara kaedah asas yang sangat luas perbahasannya, yang sangat kita kata memberikan semacam ketenangan kepada umat Islam dalam melakukan ibadah. Maksudnya kalau kita rasa kesukaran dalam melakukan ibadah dan kita rasa tak mampu, pasti ada kemudahannya. Dan Allah dah beritahu kita dah tentang keringanan-keringanan yang dari kemudahan-kemudahan yang diberi. Kerana Islam tu agama yang mudah. Islam tu bukan agama yang memberatkan umatnya. Islam agama yang mudah, tapi bukan untuk diambil mudah. Right? Okay.
Kemudian yang seterusnya keempat, bahaya mesti dihapuskan. Ini merupakan satu kaedah yang menunjukkan perlunya sekiranya ada kemudaratan. Ada kemudaratan, kerosakan, perlu kita hapuskan. Perlu kita tak boleh biarkanlah, tak boleh. Perlu lakukan sesuatu untuk hilangkan bahaya tersebut atau kemudaratan tersebut. So kita tak boleh berdiam diri. So kat sinilah datangnya tentu, kalau nak menghilangkan satu mudarat, sekiranya bertambung, ini mudarat, ini pun mudarat, tapi kita tak dapat dua-duanya, maka kita pilih untuk hilangkan salah satu. Kita terpaksa lakukan satu, kita lakukan yang lebih ringan daripada yang lagi satulah. So kat sini kita boleh lakukan sedikit pertimbangan mana yang lebih banyak mendatangkan manfaat, itu yang kita lakukan. Yang sedikit sekali mendatangkan kemudarat, itu yang kita lakukan lah. Ni kalau kita kata dalam keadaan dia bertemu dua, kita tiada pilihan, perlu buat salah satu. Perlu buat salah satu, maka kita pilih yang kemudaratan. Sebagai contoh kan, macam kita kata contohnya sekiranya seorang tu kan, contoh yang telah saya sebutkan sebelum ini tentang bagaimana seorang mungkin wanita yang sedang dalam keadaan kesakitan yang sangat, tapi tidak dapat menjumpai doktor wanita untuk merawatnya, melainkan hanya ada doktor lelaki, dan beliau berada dalam keadaan yang sangat-sangat sakit sebagainya kan. So dalam keadaan tu perlu diberikan keringanan, sebab apa, bahaya macam mana pun perlu dihapuskan, maka dibolehkan untuk dia merawat dengan doktor tersebut untuk menghapuskan bahaya yang dia ada. Dari sini juga menunjukkan macam wajibnya makan ubat, so untuk hilangkan kemudaratan jika jika ubat tu dapat memberikan dapat meringankan bahaya tersebut. Baik, kemudian yang terakhir adalah adat dijadikan hakim. Kat sini subhanallah, Allah berikan kebebasan kepada manusia untuk jalankan adat kita, untuk menjalankan adat kita seperti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Contohnya kan macam adat kita orang Melayu kan, kita ada adat kita. Apa antara yang adat, contohnya dalam berpakaian kita ada baju kurung, baju kebaya. Yang penting ianya merupakan satu perkara yang sopan lah, yang tidak bercanggah dengan syariat. Maka Allah kata tidak menjadi salah untuk kita nak teruskan adat, nak mengamalkan adat kita selagi ianya tidak bercanggah dengan syariat. Maka adat yang pakai oleh ramai orang dan dia tidak bercanggah dengan syariat, maka itu diboleh menjadi hakim untuk mengeluarkan hukum. Contohnya kan, maksudnya ramai orang kita pakai baju kurung, baju Melayu yang menutup aurat, maka hukum dia haruslah boleh, macam untuk kita pakai baju tersebut untuk menutup aurat kita. Tak adalah tak boleh, ni baju Melayu tak boleh, macam mana pun kena pakai jubah, kena tutup semua ke, tidak. Itu berbalik pada adat masing-masing selagi mana dia tidak bercanggah dengan syariat. Mungkin contoh lain is tudung. Kalau kita masyarakat mungkin di Nusantara ni, ini satu tudung yang kita pakai ni mungkin satu kebiasaan lah, kita untuk menutup aurat kita gunakan tudung yang macam gini kan. Mungkin di tempat-tempat lain cara mereka mengenakan hijab atau tudung mereka dengan cara yang lain. So dia berbalik pada masing-masing, yang kamu ikut cara kamu, yang kita ikut cara kita. Itu dibenarkan dalam Islam asalkan dianya tidak bercanggah dengan syariat. Asalkan dia tidak bercanggah dengan syariat, melainkan macam tudung yang jarang yang boleh nampak aurat dan tidak menutup aurat yang sempurna, itu merupakan satu adat, walaupun kalau perkara itu dilakukan oleh ramai orang tapi dia bercanggah dengan syariat, maka itu dikira sebagai adat yang rosak atau tidak diambil secara umumnya. Ini merupakan 5 kaedah asas dalam qawaid fiqhiyah. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, kaedah-kaedah asas ni dia ada cabangan-cabangannya lah.
Tapi tak apa, kita fokuskan pada yang 5 ni. Nanti kita cuba lihat contoh-contoh nanti bila kita bahaskan, bincangkan tentang isu-isu atau contoh-contoh, kita akan lihat dia jatuh di bawah kaedah yang mana. Kadang-kadang satu masalah ada banyak kaedah. Satu masalah dia boleh digunakan banyak-banyak kaedah, boleh digunakanlah dalam satu masalah dan isu tersebut. Alright. Yeah. Saya harap semua jelas tentang perkara ni. Sekiranya soalan, boleh hantarkan soalan-soalan antum ke Q&A. Alright. Okay. Baik, saya kira kita boleh break seketika dalam masa 20 minit. Kita break 20 minit, kemudian kita akan sambung tentang kepentingan ilmu kawaid pula. Kemudian kita akan lihat macam mana kita nak cantumkan dia dalam pengeluaran hukum, atau apa kita nak lihat pengeluaran hukum dalam satu gambaran yang lebih besar lagi lah bila kita masukkan fiqh maqasid dengan kaedah qawaid fiqhiyah ni. Alright, so saya kira kita boleh break dulu solat untuk solat, dan kemudian insyaAllah kita akan sambung semula dalam 1.50. So saya harap by 1.50 kita semua dah ready untuk kita mulakan. Alright, khair insyaAllah. So insyaAllah kita berjumpa 1.50 nanti insyaAllah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kita tentang aplikasi fiqh maqasid dalam pengeluaran hukum. So alhamdulillah, saya harap semua dapat tadi dah sempat tunaikan solat zuhur, bergerak sikit. So lebih segar lagi untuk kita teruskan pengajian kita dalam bahagian yang kedua ini. Tadi sebelum kita berhenti rehat, kita dah kupaskan tentang kaedah 5 kaedah asas dalam qawaid fiqhiyah. Ini antara kita kata kaedah-kaedah yang dikeluarkan ulama untuk yang dapat membantu mereka dalam mengeluarkan hukum, menjadi asas dan mengeluarkan hukum. Kita akan lihat selepas ini apakah kepentingan ilmu qawaid fiqhiyah. So dia mungkin kepentingan ini kepada ulama dan juga kepada pelajar atau kepada orang umum dan sebagainya. So kita lihat dulu apa kepentingannya ilmu ini dari sudut kepada mujtahid. Yakni siapa itu mujtahid? Mereka yang mempunyai bakat malakah fiqhiyah, mempunyai keupayaan fikih dalam mengeluarkan hukum. Para fuqaha, mujtahid atau mufti, mereka tu sebagai orang-orang yang berkeupayaan untuk mengeluarkan hukum. So ini menjadi panduan untuk menetapkan hukum-hukum pecahan, hukum-hukum cabangan dan pecahan dan cabang masalah-masalah fiqh dapat diketahui bila kita lihat dalam qawaid fiqh ini. Dia dalam satu kaedah dia dapat banyak masalah-masalah yang boleh kita kaitkan dengan kaedah tersebut. Secara tak langsung kita dapat lihat masalah-masalah dalam bab-bab yang berbeza yang jatuh dalam kaedah tersebut. Kemudian ketiga, istinbat atau pengeluaran hukum-hukum baru yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman dan tempat. Penyelarasan standardization dan pemeliharaan hukum-hukum fiqh agar tidak bertentangan antara satu sama lain. So sebab bila kita dah dapatkan ada formula yang saya sebutkan sebagai formula kaedah fiqh ini, formula kan kita dapat lihat gambaran umum apa agaknya antara hukum. Kita dapat gambaran lah sikit sebanyak bagaimana hukumnya akan jadi bagaimana, atau apa akan jadi hukumnya secara umum. Baik, kemudian daripada sudut pelajar, mungkin antum pun terfikir-fikir, kan kita belajar ni adakah semata-mata ilmu sahaja? So selain selain daripada sebahagian ilmu untuk memahami syariat ini, kita dapat dia menjadi pemudah cara bagi penghafalan dan pengetahuan bab-bab fikih yang sangat luas. Mungkin tadi kan kita kata tentang dalam bab niat, kita boleh tengok dalam dalam bab-bab ibadah yang memerlukan niat. Ada terdapat banyak bab-bab puasa, solat, haji dan sebagainya lah. Begitu juga dengan dalam bab kaedah berkenaan dengan
kesukaran membawa kepada kemudahan. So apa perkara-perkara yang boleh mendapat keringanan tu semua kita dah dapat idea tentang rukhsah, azimah atau rukhsah. Kan rukhsah tu dia dalam kategori-kategori apa. Secara langsung kita dapat sedikit gambar-gambar tersebut dan memberi gambaran umum mengenai satu hukum fikih. Dia bukanlah untuk kita belajar untuk kita keluarkan hukum kan. So bukan mudahlah untuk seorang nak mengeluarkan hukum. Dia terdapat syarat-syaratnya untuk seorang tu berkelayakan untuk mengeluarkan hukum. So untuk memudahkan kita untuk memahami hukum yang ditetapkan oleh para ulama. So di sini mungkin ada yang tertanya tak? Mungkin saya boleh kongsikan, antum boleh kongsikan jawapan antum. Hukum kita boleh buat ke atau maksudnya ulama boleh mengeluarkan hukum ke? That means semua hukum ulama boleh keluarkan. Apa pandangan anda? Atau apakah jenis-jenis hukum yang boleh dikeluarkan oleh para ulama? Of course tidak semua hukum-hukum boleh dikeluarkan lah. Semestinya hukum yang terkandung dan telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis, hukum-hukum tersebut itu semua dah ditetapkan. Maka itu yang tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah. Hukum-hukum yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Itu menjadi satu ketetapan. Tapi ada sebahagian hukum-hukum yang berkenaan dengan isu-isu yang berlaku. Mungkin pada zaman sekarang, isu-isu baru yang timbul, mungkin dalam bidang perubatan, dengan saya pasti setiap hari kita menghadapi perkara-perkara baru dan perkara-perkara baru itu memerlukan hukum. Jadi siapa yang mengeluarkan hukum? Mereka adalah para mujtahid atau fuqaha, ulama-ulama fiqh tersebut. So mereka ni antara tools atau alat yang digunakan untuk mengeluarkan hukum. Right? Baik. Okay. Now, kita kalau macam tadi di awal tadi kita dah bahaskan tentang maqasid syariah, mana tujuan. Kemudian kita dah lihat tentang qawaid fiqhiyah, tentang kaedah-kaedah asas yang menjadi sandaran dalam mengeluarkan hukum juga, di antara sandaran yang digunakan dalam mengeluarkan hukum. Selain daripada itu, bukan sahaja ini dua, perlulah pemahaman yang mendalam dalam Al-Quran dan Sunnah, perlu ada juga ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh tu kira ilmu tu mengajarkan metod-metod apa cara je bagaimana nak mengeluarkan hukum perkara tersebut. So maqasid syariah dengan qawaid fiqhiyah ni dia membantu alat-alat yang diperlukan bila nak keluarkan hukum tersebut. Okay. Baik. Kita lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam Syiar A'lam Nubala dan kitab tersebut telah dinukilkan bahawa Imam Syafi'i pernah berkata ulama fiqh ibarat doktor dan ulama hadis ibarat ahli farmasi. Apa agaknya kaitan di antara doktor dengan ahli farmasi? Kenapa ulama fiqh itu diibarat doktor dan ulama hadis tu dia ahli farmasi tu? Boleh nampak tak apa relation dia? Bagaimana? Tapi kalau kita sebut apa? Doktor, kita pergi ke doktor, apa yang akan berlaku, kita akan beritahukan apa masalah-masalah kita, apa masalah yang kita hadapi kan, penyakit dan masalah kesihatan ini tu dan sebagainya. Kemudian dia akan lihat, kemudian dia nilai dan dia akan prescribe akan keluarkan apa ubat yang sesuai. Apa ubat yang sesuai. Tu secara itu peranan doktor kan. Tapi kalau ahli farmasi tugasnya apa? Farmasi ni mereka tahu kandungan. Mereka tahu kandungan dalam ubat tersebut. Tapi mereka bukanlah ahli yang mereka bukan ahlinya yang untuk memberitahu nak makan berapa banyak. Mereka hanya ikut arahan daripada doktor kan. Doktor akan berikan surat, okey pergi ke farmasi beli ubat ni, kemudian makan berapa hari dan sebagainya. So ahli farmasi mereka tahu kandungan dalam ubat tersebut, tetapi semuanya cara makan apa semuanya bergantung pada arahan daripada doktor. Macam mana kita kaitkan dengan ulama fiqh dengan hadis? Kita lihat ada pelajar yang memberikan respon. Tadi pelajar Nur Syakira kata
kena mengena dengan hidup, doktor kan hidup belum mati macam tu kan, mengena dengan hidup, ya mungkin kita boleh lihat juga satu aspek macam itu kan. So mungkin ada masalah mereka membantu menghuraikan, so ulama juga membantu kita menghuraikan masalah-masalah dalam kehidupan, isu-isu yang berlaku, so mereka membantu menghuraikan. Tapi apa kaitannya antara kedua ni? Kita sama-sama lihat. Baik. So kita kata para ulama, kalau saya sebutkan sebagai fuqaha, yakni ulama fikih, kalau muhaddis, ulama hadis, kita lihat saya patah balik tentang slide ni. Kalau kita lihat ulama hadis, dia menghuraikan hadis tersebut, inilah menghuraikan hadis tersebut mungkin dari sudut darjatnya, siapa perawinya, apa kategori hadisnya. Tetapi untuk mengeluarkan hukum daripada hadis-hadis tersebut, itu memerlukan satu keupayaan yang tadi kita sebut sebagai malakah fiqhiyah, keupayaan untuk mengeluarkan hukum tersebut yang ada pada ulama fikih atau fuqaha, yang mana fuqaha ini mereka telah telah dilengkapkan dengan ilmu-ilmu tadi tu, ilmu usul fiqhnya, ilmu maqasidnya, ilmu qawaid fiqhiyahnya. So perkara-perkara ni semua maka doktor dia akan lihat ayat yang telah dihuraikan oleh ahli hadis dan telah didarjatkan dan lihatkan okey ni darjatnya apa ni, hadisnya sahih atau tidak sebagainya, maka ulama dari situ mereka akan gunakan kemahiran mereka dengan ilmu yang mereka ada untuk keluarkan hukum. Bukan maksudnya kita baca hadis terus-terus dah boleh keluar hukum. Kita baca ayat Quran ni, kita faham dia, inilah hukum dia. Baca hadis, inilah hukum dia. Ia tidak semikian mudah. Dia memerlukan ilmu yang sangat teliti, orang tu perlu mahir dalam bidang-bidang alat-alat dan mengeluarkan hukum. Imam As-Subki rahimahullah, beliau nukilkan dalam At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah, beliau mengatakan Imam Al-Bukhari sendiri beliau bermazhab Syafi'i. Kalau kita lihat Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau merupakan seorang muhaddits yang sangat-sangat alim, masya-Allah, yang mengumpulkan semua hadis-hadis sahih. Kalaulah begitu mudah untuk mengeluarkan hukum sendiri, maka beliau boleh sahaja ikut mazhab yang mengeluarkan mazhab sendiri dan ikut mazhabnya. Tapi tidak, Imam Bukhari beliau sendiri bermazhabkan Imam Syafi'i. So imam-imam hadis yang lain juga mereka bermazhabkan imam yang empat, walaupun mereka tu menguasai ilmu hadis dan mahir dalam pemahamannya. Boleh saja kan mereka faham hadis itu cakap pasal apa, mereka keluarkan. Tapi itu bukan, itu tidak berlaku. Mereka para muhaddis atau ulama-ulama hadis ini, mereka faham, mereka tahu itu memerlukan sesuatu kemahiran yang lebih lagi untuk fuqaha memproses ayat tadi tu untuk keluarkan hukum. Jadi itu bukan satu perkara yang mudah. Tambah-tambahan lagi kita ni yang ilmunya kita kata ilmunya setakat manalah kan, tak boleh cepat nak menghukumkan satu hadis ni cakap macam ini, ayat Quran cakap macam itu. Mungkin terdapat maksud di sebalik tu, apa perkara-perkara lain yang perlu kita perhatikan sebelum kita boleh keluarkan satu hukum. Dan itu bukan tugasan kita lah, bukan untuk peranan kita untuk mengeluarkan hukum. Baik. Okay, kita lihat ni. Cuba antum lihat gambar ni. Betul pelajar Ramdi dan mengatakan saling memerlukan sebab itu ulama hadis dan ulama fikih ni mereka saling melengkapkan lah. Melengkap, saling memerlukan antara satu sama yang lain. Terima kasih kerana memberikan respon. Okey, kita lihat gambarnya. Apa yang antum lihat ni? Rasa? So kat sini merupakan satu kilang kan? Kilang. So apa biasanya lah dalam, kalau kita lihat dalam satu gambaran kilang, apa yang kita boleh lihat? Contohnya dalam sini lah, kita boleh lihat tak apa bahan mentah yang ada dekat dalam kilang. Dia memproses apa ni? Kita nampak proses apa tu? Proses jam proses jam So kita boleh nampak kat sini bahan mentahnya pun ada di situ. Kan mungkin strawberry mungkin ada buah strawberry kat situ. Kemudian ada alat mesin
yang memproses strawberry tersebut, kemudian dah diproses. Pekerja, walaupun kita tak nampak pekerja, tapi kita pastilah mesti ada yang tukang menjaga kan mesin-mesin ni kan. Maksudnya dia yang akan menguruskan mesin-mesin tersebut, nak tekan apa, bila, berapa banyak, berapa panjang prosesnya, nak dimasak apa dan sebagainya. So pekerja-pekerja ni yang akan melakukan perkara tersebut, mengurus atau kita kata mengendalikan mesin-mesin dan alat-alat ini. Dan akhir sekali of course kita akan nampak produk dia lah. So dalam kilang ni nampak produk dia, iaitu jam, jadi jam strawberry lah. So ni setting satu gambaran kilang. So apa pula ni kaitan dia kan? So apa kaitan dia dengan keluaran hukum ni? So pengeluaran hukum juga dia ibarat kilang yang memproses hukum-hukum tersebut. Dia memproses hukum-hukum tersebut. So sekarang ni cuba kita tekalah siapa yang jadi bahan mentah, siapa jadi alat atau mesin, pekerja. Kita cuba lihat dia dalam setting fikih dalam bab pengeluaran hukum. So masa untuk menguji minda. Okey. Apakah atau siapakah ia? Macam berteka-teki pula. So antum bolehlah ni kalau nak kalau antum nak teka siapa ke apa, so boleh hantarkan jawapan dekat chat tu insya-Allah. So kita lihat yang pertama, bahan mentah. Adakah bahan mentah tu kalau kita masukkan dalam setting fikir, ianya adalah Al-Quran dan hadis, atau qawaid fiqhiyah dan maqasid syariah, atau hukum? Cuba kita teka mana satu. Kalau dalam setting kilang tu, so bahan mentah dia, apa yang menjadi bahan mentah kat situ? So ramai menjawab, antaranya Amirah Yusof Effendi, Abdul Syakir, Siti Alawiyah, Nur Adila, semua yang menjawab A, Al-Quran dan hadis. Abdul Malik, semua memberikan jawapan, semua jadi ahli fikih ni. Semua mengatakan bahan mentahnya adalah Al-Quran dan hadis. So betul ke jawapan tu? Ramai lagi masih memberikan jawapan A. Betul ke? Kita lihat apa jawapannya. Kita lihat. Al-Quran dan hadis atau hukum? Semua masih terus menghantarkan jawapan ianya Al-Quran dan hadis. So betul, kuat So yes, jawapannya adalah Al-Quran dan hadis. Sangat tepat sekali. Okay, sangat tepat. Terima kasih kerana memberikan jawapan-jawapan anda. Okey, kita beralih kepada soalan nombor 2. Jangan hantarkan dulu jawapan anda. Kita lihat apakah apakah yang menjadi mengambil peranan alat atau mesin. Adakah ia ulama atau qawaid fiqhiyah dan maqasid syariah, atau hukum? Hantarkan jawapan anda dekat chat. Ni semua kena fikir dulu apa jawapan dia ni. Okay, Nurul Amira, antara yang terawal Abdul Malik, Siti. Okay, Nurul Amira dengan Abdul Malik serta Nur Adlina menjawab jawapan dia B, qawaid fiqhiyah dan maqasid syariah. Tapi ada juga yang mengatakan C, hukum. Ada yang mengatakan jawapannya C, hukum. Ada yang kata B dengan C. Abdul Syahid, B atau C? B atau C, dia dua. B ada yang tanya ni. B mana? Saya tanya awak soalan tau. Awak tanya saya dengan soalan. Okey. Ramai menyebut jawapannya B. Betul ke? Alat dengan mesin tadi. So kita lihat jawapan dia. Sama ada A atau B. Terus mengatakan jawapan. So jawapannya adalah sangat tepat. So jawapannya adalah B, qawaid fiqhiyah dan maqasid syariah. So maksudnya apa? Bahan mentah yang tadi tu atau yang kita peranannya
Al-Quran dan hadis, kita tak boleh terima pemahamannya kadar macam itu. Ianya perlu dihuraikan, perlu difahami, kemudian diproses lah kan. So alat yang memproses tu kira inilah dia qawaid fiqhiyah, maqasid syariah, dia lah yang akan memproses kira ayat-ayat tadi tu. So seterusnya kita lihat pekerja dengan produk pula. Nanti jangan hantarkan jawapan anda dulu. Kita lihat apa. So adakah pekerjanya tu adalah ulama tafsir yang mengendalikan mesin tadi tu kan, yang tadi tu kita dah mesin alat is qawaid fiqhiyah dengan maqasid kan. So sekarang siapa yang mengendalikan mesin tersebut? So adakah ulama tafsir, ulama hadis atau ulama fikih? Sekarang hantarkan jawapan-jawapan anda. Ada yang sebut C, ulama fikih. Oh, C, kod. So ramai yang menyebutkan ulama fikih, Mahira, Maisara, Cik Ruslina, Azhairul semua mengatakan ulama fikih. Betul ke ulama fikih? Surya, insya-Allah Amar Haziq semua menyebutkan jawapannya C. Wah, ramai rata-rata ramai yang confident ni ulama fake katanya. Kira confirm plus chop lah ni kan. Ulama fake. So kita lihat, betul ke ulama fake? Bukan ulama hadis ke? Ulama fake ke ulama hadis? Jawapannya sangat tepat. Masya Allah. Marha untuk antum. Santum. Ya, jawapannya adalah ulama fikih. Kadang ulama fikih yang akan memproses dan akan mengeluarkan produknya. Okey, sekarang kita lihat dia jawab BNC tapi kita kata dalam keadaan ni yang memproses mengeluarkan hukum khususnya adalah ulama fikih kerana mereka telah dah dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan dengan ilmu-ilmu yang lain lah. Ada yang dah predict dulu dah soal jawapan bagi produk ni. Okey, kita lihat pilihan-pilihan bagi jawapan. So produk, adakah ia hukum? Produknya usul fiqh, something to think, usul fiqh atau Al-Quran dan hadis. Mana yang menjadi produk? Ya Allah, kongsikan jawapan-jawapan antum. So hukum. Semua kata A, hukum. So produk adalah hukum. Nur Amira, Maisara, Azfar, Kamilia, Siddiq dan Roslina. Masya Allah, semua mengatakan produknya adalah hukum. Ada yang macam kata A, ada kata B. Macam B je. Jadi apa jawapan dia? So jawapan dia di sini adalah, kita lihat boleh jadi B ni. A atau B. So jawapan dia adalah, jawapan dia adalah A, hukum. Betul. So produknya adalah hukum. So marha-marha bagi yang menjawab jawapan dia hukum. Last sekali. Jadi siapa atau apa yang menjadi kilang? Semua dah ada proses kat dalam tu. Jadi kilang dia siapa? Atau apa? Berikan jawapan-jawapan tu. Anda nak tengok apa kilang dia tu apa. Ni tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Cuba antum fikirkan. Okey, ada yang menyebut kilangnya adalah Muiz. Tapi kita kata kalau dalam setting Singapura mungkinlah. Tapi kalau dalam setting umum, sebab kalau beri jawapan Muiz nanti kalau negeri lain dia lain. Islam adalah kilangnya. Fatwa komiti. Saya kata fatwa komiti. Mungkin saudara dan Cik Siddiq dan Cik Rusina kata hukumnya kilangnya adalah masyarakat Islam. So siapa kilangnya secara umum? Geng ulama Nur Syakira kata kumpulan-kumpulan ulama lah. Mahira mengatakan fatwa. Komuniti fatwa atau masyarakat Islam. Ada lagi yang nak memberikan respon atau nak teka council fatwa fatwa council. Jadi jawapannya adalah
organisasi fatwa. So kalau kita kata lihat ada Masya Allah jawapan mereka tak pasti, tapi kita teka-teka je lah kan Masya Allah jawapan-jawapan antum ni dia sangat berkait rapat dengan jawapan dia lah memang kita kata sebahagian lah daripada perkara tersebut. So apa dia jawapan dia adalah jeng. Jawapannya adalah usul fiqh. So usul fiqh ni lah menjadi kilang dia. Kerana apa dalam ni lah dia yang mengendalikan ayat-ayat yang diterima tu dengan kemahiran-kemahiran dilengkapi melalui proses. So secara umumnya ilmu usul fiqh ni lah ilmu yang membahaskan tentang dalil-dalil untuk mengeluarkan hukum. Di samping alat-alat yang tadi tu yang kita dah bahaskan tadi tu. So kita dapat tak kita faham tak kat sini? So the big picture usul fiqh, kalau antum tadi kata fatwa dia termasuk dalam usul fiqh, sebab dalam usul fiqh itulah kita kata fatwa komiti fatwa komiti. So mereka menggunakan usul fiqh ni lah untuk nak mengeluarkan hukum-hukum tadi tu. Rumit tak nak keluarkan hukum ke sangat mudah? Itu baru sedikit yang kita bahaskan. Kalau kita bahaskan setiap kemahiran yang diperlukan dalam pemahaman ayat Al-Qurannya, pemahaman sunnahnya, pemahaman tentang ayat nasakh mansukhnya, kemudian tentang maqasid syariah, sangat luas perbahasan dia dengan qawaid fiqhiyah, dengan cabangan-cabangan kaedahnya yang begitu banyak, terlalu banyak kan. Ini sebab itulah kita kata bukan semua orang boleh mengeluarkan hukum atau dengan semudah itu je untuk kita keluarkan hukum. So kalau kita boleh lihat di sini, so Al-Quran dan hadis seperti bahan mentah yang masuk dalam kilang. Al-Quran dan hadis, kemudian ianya dah diproses. Of course lah kita kata sebelum nak masuk kilang untuk diproses keluarkan hukum tu, so ni dah dilalui oleh ulama-ulama hadis lah, sama ada ni ayat ni memang sesuai untuk hukum ni, ayat ni sesuai untuk hukum ni, semuanya dimasukkan dalam kilang tersebut. So dalam kilang tu, kilang yang disebut sebagai usul fiqh, saya letak situ UF, bukan UFO ya. Usul fiqh. Saya gunakan singkatan je lah. So dan kilang tu yang ni usul fiqh, ada alat-alat dan mesin. Yang mana mesin-mesin yang menggerakkan tu, yang memproses bahan tu adalah qawaid fiqh. Boleh juga itu masukkan dalam maqasid syariah lah. Maqasid syariah. So untuk memproses bahan mentah tersebut. So kemudian terdapat pekerja yang mengendalikan alat dan mesin tersebut. So ulama-ulama ni lah mereka yang tukang lihat okey ni nak berapa banyak, ni nak berapa ayat dia ni macam mana, nak keluarkan hukum ni macam mana. So mereka yang set tak, mereka yang tukang setkan dekat mesin tu nak berapa lama nak proses, nak panaskan berapa temperature apa dan sebagainya. So mereka yang tetapkan. Maka akhirnya terhasillah produk dan hukum. So dia melalui satu proses yang sangat-sangat teliti sebelum satu hukum dikeluarkan. Tapi mungkin ada di antara antum yang terfikir, mungkin tertanya, tapi kalau semua ikut ni, macam boleh datang perbezaan pendapat dalam hukum di kalangan ulama? Mungkin ulama ada sebahagian tempat mengatakan hukumnya demikian. Mungkin ada di negeri lain tempat berdasarkan demikian. So apa yang menyebabkan perbezaan? Kalau semua masuk bahan mentahnya sama, proses alat-alat digunakan sama, jadi boleh ada kemungkinan tak dia punya produk tu dia berbeza? Dia akan efek yang mana? So produknya kadang-kadang berbeza kan? Dia produk ini dia terlebih warna sikit, yang ni terkurang sikit warnanya. Mungkin ni terlebih perasa, yang ni perasa lain. So apa yang membuatkan perbezaan tersebut? Ada yang mengatakan situasi. Terima kasih kepada Ramdidan mengatakan situasi. Ya. So bila ulama memproses hukum-hukum tersebut, mereka mengambil kira keadaan sekeliling, keadaan masyarakat, situation lah dalam maslahah yang boleh diberikan kepada masyarakat tersebut. So kadang-kala satu hukum yang dikeluarkan
atau mungkin saya boleh rujuk kepada fatwa. Fatwa yang dikeluarkan dia sangat sesuai untuk keadaan masyarakat mungkin kita di Singapura. Mungkin majlis fatwa, komiti fatwa, mereka mengeluarkan fatwa yang mengambil kira keadaan masyarakat kita di Singapura dengan keadaan kita masyarakat yang Islam, kan kita minoriti bukan majoriti kan, tapi berbeza kan dengan negeri lain. Negeri-negeri lain mungkin masyarakat Islamnya majoriti, jadi keadaan tu berbeza. Sebab itu kita kata fatwa yang dikeluarkan contohnya di Singapura dia khusus untuk penggunaan di Singapura. So situasi itulah yang menjadikan perbezaan itu, dia berbalik kepada ulama dan mujtahid yang mengeluarkan hukum tersebut kerana perlu mengambil kira keadaan, situasi dan adat masyarakat, background masyarakat dan sebagainya. So satu perkara yang sangat penting untuk, sebab itulah terdapat perbezaan pendapat atau perbezaan hukum yang dikeluarkan mungkin dalam satu isu tapi hukumnya berbeza daripada satu tempat atau satu negeri ke negeri yang lain. Kerana apa? Banyak perkara yang perlu diambil kira. Okay, saya nak share juga di sini, kadang-kadang bila kita nak kita keluarkan satu hukum, kadang kita belajar kan dalam kitab-kitab fikih kan, oh kalau yang macam ni hukum dia haram, yang ni hukum dia oh ni tak sah, hukumnya batal, yang ni boleh sah, yang ni tak sah. Tetapi perlu saya ingatkan dalam keadaan yang realiti, kadang-kadang hukumnya tak menjadi seperti apa yang kita belajar. Kerana apa? Kenapa hukum dia tak boleh sama? Oh kita belajar dalam buku dia cakap macam ni, hukum dia macam ni. So kita ambil betul-betul sama, kita applykan dalam keadaan kita. Mungkin keadaannya boleh jadi berbeza. Situasinya sama tapi keadaan tu berbeza. So keadaan juga memainkan peranan dalam pengeluaran satu hukum. So apa yang saya cakap kat sini, kadang-kadang kita belajar dia tak sama dengan realiti. Ya mungkin sebagian tanya, kalau gitu buat apa kita belajar kan? Kalau realitinya berbeza, kita belajar untuk mendapatkan asasnya, ilmunya, supaya kita tahu oh, kalau perkara ni dilakukan, ini akan terjadi. Kalau perkara ini dilakukan, ini akan terjadi. So maka kita boleh plan amalan-amalan kita supaya elakkan perkara ni, dia boleh membawa kepada keburukan. Elakkan perkara ni. Tapi kadang-kadang bila situasi berlaku, banyak perkara perlu diambil kira. Itulah antara matlamat bila kita belajar kan, supaya kita dapat susun, kita dapat tahu apa yang kita nak buat. So ni bukan satu perkara yang mudah. Terlalu saya rasa setiap negeri tu dia ada apa kita sebut sebagai unik lah, sebenarnya ada unik kerana masyarakat kita datang daripada background yang berbeza. Tapi tak ada juga yang sama. Hukumnya sama, so ada yang berbeza. Sebab itu apa pun kita rujuk kepada pejabat agama di negeri kita lah. Kalau mungkin kita semula iaitu di Isa. Sebab kadang-kadang kita kata oh kita tak boleh ikut je, kita tak boleh ikut, oh sama mungkin negeri Malaysia keluarkan fatwa tentang perkara tersebut, sama kita boleh guna pakai di sini. Tidak, so kita perlu lihat adakah keadaannya sama. Dan macam tadi saya kata dia bukan satu perkara yang mudah lah untuk nak keluarkan hukum. Okey, ada soalan? Sekiranya antum ada soalan-soalan, jangan segan-segan silu untuk bertanya di ruangan question and answer tu. Saya tertunggu-tunggu soalan antum. Baik, ada soalan daripada Abdul Syakir. Beliau bertanya, adakah fatwa dan hukum itu sama? Okay. So, bila kita sebut tentang fatwa dan hukum dia agak umum. Bila kita kata hukum, dia boleh merangkumi apa saja jenis hukum. Dalam fatwa juga ada dikeluarkan hukum, atau dalam Al-Quran juga dikeluarkan hukum, dalam sunnah pula juga kita boleh keluarkan hukum. Tapi yang namanya fatwa itu lebih khusus. Fatwa merupakan perkara-perkara yang tidak dibahaskan dalam Al-Quran dan sunnah, tidak disebutkan atau tidak dibincangkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ia memerlukan hukum, maka produk yang dikeluarkan tu, contohnya nanti minggu-minggu akan datang kita akan bahaskan tentang isu dalam kekeluargaan, perubatan, contoh milk bank, contoh isu hota. So perkara bila dah diputuskan, kata putus tentang isu tersebut, maka itulah nama dia fatwa. So dalam fatwa,
dalam fatwa terkandung hukum lah. Dalam fatwa dia terkandung huraian atau solusi bagi isu tersebut. Tapi hukum dia merupakan satu perkara yang umum lah. So dalam fatwa ada hukum. Tapi hukum juga terdapat di tempat di Al-Quran, Sunnah, sebagainya. Alright? Okay. Sekarang boleh tak kongsikan dengan saya sepanjang kita belajar tadi itu kan, daripada maqasid syariah dengan qawaid fiqhiyah, cuba kongsikan dengan saya apa yang antum dapat atau pelajari daripada perkara tersebut daripada awal tadi kita belajar. Saya berikan antum 2 minit untuk fikirkan apa points yang antum dapat daripada hari ini. Okey, Nur Syakira sebutkan tentang kilang tu adalah usul fiqh. Usul fiqh dia seolah-olah membawa gambaran seperti dah kilang dalam pengeluaran hukum. Jenis-jenis hukum. Mahira menyatakan tentang jenis-jenis hukum. So hukum ada juga yang boleh berubah, ada yang tidak boleh berubah. Hukum yang boleh berubah, hukum yang ditetapkan oleh, macam kita kata fatwa, hukum yang ditetapkan oleh mujtahid, ianya boleh berubah. Sebab ianya datang daripada mujtahid. Sekiranya ianya ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ianya tidak boleh berubah. Itu dah ditetapkan Allah dan dia tidak berubah sampai bila-bila. Contohnya macam kewajipan solat, kan, kewajipan zakat, itu dah wajib sampai bila-bila. Kita tak boleh cakap, solat sekarang kita dah busy ni, waktu sibuk ni, kerja. Jadi solat kita ubahkan, hukum dia jadi 4 je atau 3 je. So itu tak boleh lah. Manakala fatwa yang ditetapkan atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama, para mujtahid, itu boleh berubah. Kerana apa? Again kan tadi kita kata sebab hukum-hukum tu dia ditetapkan berlandaskan maslahah kan tadi yang katakan, berdasarkan lihat background masyarakat sebagai kadang-kadang berubah tak background masyarakat tu, keadaan berubah kan, jadi fatwa juga berubah. So tu antara yang explain kenapa kadang-kadang fatwa revise kan, being revise. Kenapa? Kerana ada policy yang diubah, jadi keadaan tu dah berubah. So terpaksa ianya diubah untuk menjaga kemaslahatan, untuk menjaga kebajikan masyarakat. Sebab itu perlu diubah. InsyaAllah kita tengok dia main reason tetap untuk kebaikan kita. Dia ubah pun untuk kebaikan kita. Okay. Kita tengok. Ada yang mengatakan tentang analogi kilang tadi tu dan apa kita pelajari tentang fiqh secara keseluruhan membantu saudari Sumayyah memahami apa kita belajar hari ini dengan lebih baik. Alhamdulillah. So saya harap kita dapat gambaran yang lebih jelas lah. Banyak yang harus diperhatikan banyak yang harus Azhairul banyak yang harus diperhatikan untuk mengeluarkan hukum. So tingkatan maqasid syariah ada 3, okey, yang tadi di bahagian yang pertama itu kan. Kemudian FNDM mengatakan hukum tidak dikeluarkan begitu saja, proses yang teliti diperlukan oleh ahlinya. Sebab itu kita tak boleh senang-senang nak keluarkan hukum. Kemudian ada juga yang mengatakan tentang belajar tentang maqasid, perlu kefahaman maqasid syariah, perlu kefahaman maqasid syariah dalam kerana zaman akan berubah melalui tabiat, inovasi dan isu-isu baru. Terima kasih kepada responnya daripada Afandi. Okay, kita lihat so tadi tu so ramai yang menyatakan tentang kilang kilang usul fiqh ada yang Nur Adlina mengatakan hikmah pensyariatan hukum adalah untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Yes, itu satu perkara yang kemudian Rusli Nasir, fatwa suatu negeri tidak semestinya tidak semestinya untuk dilakukan di tempat lain lah. Okay, daripada mesti datang benda-benda keep on masuk-masuk soal. Alhamdulillah, terima kasih kerana respon yang antum berikan. Terus boleh terus kongsikan dengan kita apa yang antum belajar hari ini. So
daripada Mira Farhana, Islam adalah agama yang syumul. Mana ia sangat teliti dan banyak effort untuk menjaga kemaslahatan manusia melalui maqasid syariah yang menjaga 5 aspek qawaid fiqhiyah. Yes. So sangat proses yang sangat teliti dan perlu dilakukan dengan penuh penuh berhati-hatilah. Sebab ini melibatkan semua orang kan. Hukum Allah dan sunnah tidak boleh berubah tapi fatwa boleh berubah. Yes, kita dapat fahamkan sebab kenapa dia boleh berubah, sebab nature dia kerana dia ditetapkan melalui maslahat, kebajikan. So, nah. Okay, alhamdulillah. Perumpamaan Amirah Yusof mengatakan perumpamaan kilang dalam istinbat hukum amat membantu untuk mengetahui hubungan tadi tu kita kata doktor dengan farmasi kan, fuqaha, usul, qawaid, hukum. Macam mana kita letak semua ni in one picture. Subhanallah, kita saling memerlukan antara satu sama lain untuk melengkapkan satu gambaran tu. Kan dalam kilang tu berapa banyak orang yang memainkan peranan masing-masing sebelum satu hukum tu boleh dikeluarkan. Masya Allah. Kemudian daripada Nur Imanina, setiap hukum syariat yang dikeluarkan ialah untuk mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan. Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Dan apabila kita tahu tujuan sesuatu, kita boleh melakukan ibadah dengan lebih ikhlas. Alright. Okay, so subhanallah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita nampak hari ini, kita pelajari ini, dia dapat memberikan kita gambaran yang lebih jelas, dapat memahami syariah atau agama dengan lebih baiklah. Okay, kita lihat sebagai rumusan antum dah rumuskan tadi tu, Masya Allah, saya rasa semuanya dah ada apa yang antum rumuskan. Okay. Mengeluarkan hukum bukanlah satu proses yang mudah, ia memerlukan malakah fiqhiyah, keupayaan. Kita dah nampak tadi di awal tu saya sebutkan juga tentang bagaimana imam muhaddits atau ulama-ulama hadis juga mereka tidak mengeluarkan hukum dengan mudah saja. So mereka juga bermazhabkan imam yang empat tidak boleh mengeluarkan hukum hanya dengan membaca dan memahami hadis. Ia mempunyai prosesnya yang tersendiri, memerlukan alat-alat ni yang kita, macam tadi saya tekankan, yang kita apa yang kita bincangkan itu cuma satu gambaran saja. Maksudnya gambar kecil. Terdapat banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu diambil kira. Tapi ni antara yang asasnya. Kemudian ilmu maqasid syariah, qawaid fiqhiyah dan usul fiqh merupakan antara alat yang diperlukan untuk mengeluarkan hukum. Tapi kalau kita reflect balik tentang sejarah, perkara-perkara ni di awal Islam ada ke? Maqasid, qawaid fiqhiyah, usul fiqh pada zaman Rasulullah ada ke? Bagaimana Rasulullah mengeluarkan hukum? Atau bagaimana hukum tidak dikeluarkan pada zaman Rasulullah? Kalau kita lihat balik sejarah kan, perkara-perkara ni semua dah ada dah. Nabi yang ajarkan kita. Nabi yang ajarkan kepada umatnya apa itu maqasid, apa itu qawaid fiqhiyah, apa itu usul fiqh. Tapi of course lah kita kata tak adalah Nabi masa tu belum lagi ada ilmu ini secara independen, atau dia tidak ilmu ni tidak dia dalam satu bentuk secara rasmi, tapi Nabi ajarkan kepada sahabat bagaimana nak keluarkan hukum, apa aspek-aspek yang perlu diambil kira. So apa tujuan untuk melakukan. So Nabi mengajarkan, dalam erti katanya Nabi kira train para sahabat untuk lihat perkara ni, untuk bagaimana nak mengeluarkan hukum dan perkara-perkara tersebut. So kalau kita lihat ilmu-ilmu ni hanya dibukukan pada zaman yang selepas-selepasnya lah. Tapi ni semua subhanallah, bagaimana ulama keluarkan maqasid, qawaid fiqh, usul fiqh, bagaimana ulama keluarkan perkara-perkara ni dengan penuh telitian. Mereka kaji setiap ayat Quran dan hadis, bagaimana Nabi dalam keadaan ni, bagaimana Nabi keluarkan hukum, Nabi bagaimana Nabi keluarkan hukum, kenapa dalam keadaan begini Nabi kata boleh, ada dalam keadaan lain Nabi kata tak boleh. Kadang-kadang Nabi kata
tak boleh tapi sekarang dah boleh. Kan kita dah mula faham kenapa, sebabkan situasi yang berbeza, tapi yang tetap sama adalah untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kalau saya boleh contoh boleh share di sini tentang di awal Islam Nabi melarang daripada ziarah kubur. Ya tak? Kan mungkin ramai yang pernah terbaca tentang larangan tersebut di awal Islam. Nabi melarang, tapi sampai satu ketika Nabi membenarkan. Sampai satu ketika Nabi membenarkan. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kamu semua daripada ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Sekarang maksudnya dah dibolehkan. So apa reason atau apa sebab yang membuatkan kepada perubahan hukum tersebut? Kenapa daripada dulu tak boleh, lepas tu jadi boleh? Macam tadi saya kata, keadaan berbeza tapi matlamat tetap sama untuk menjaga kebaikan, untuk mendatang kebaikan, untuk memelihara aspek-aspek memelihara aspek-aspek yang kita dah sebutkan 5 tu, yang daruriyat disebut. So apa antara reason? Siapa tahu ada yang reason kenapa Nabi Nabi larang di awal Islam, kemudian Nabi memberikan keizinan untuk untuk menziarahi kubur. Mungkin kalau ada tahu yang boleh sharekan kita. Okey. Ada yang kata untuk ingat mati. Tapi kalau di awal Islam, kenapa Nabi larang kalau ianya untuk mengingatkan mati? Kan? So bagaimana? So memang betul lah jawapannya adalah untuk mengingatkan kematian. Tapi kalau mengingatkan kematian, kenapa di awal Islam tu dilarang? Kita dianjurkan untuk mengingat kematian, kerana itu dapat mendekatkan diri kita lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Nabi larang, daripada Munira mengatakan Nabi larang menziarah kubur pada awalnya kerana ada yang meraung, ada yang sehingga boleh mendatangkan kesan lah, ada yang mengganggu kebajikan seseorang. So terima kasih memberikan respon antum. Amalan-amalan daripada pelajar Tok Saudara Effendi mengatakan amalan-amalan jahiliah belum terhapus semuanya. Kerana nanti ada yang meraung. So itu antara amalan-amalan jahiliah masih ada kesan dalam diri orang-orang yang baru masuk Islam tu. Di awal Islam, keimanan mereka tu masih berada di peringkat awal. Islaman mereka tu, pengamalan mereka di peringkat awal masih lagi mungkin ada kesan daripada kehidupan jahiliah mereka tu masih lagi ada dalam mereka. So Nabi takutkan di awal Islam tu mereka berziarah kubur, kemudian melakukan perkara syirik seperti menyembah kubur atau melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat Islam. Mungkin kerana mereka belum betul-betul faham, keimanan mereka tu belum kuat kan. So belum terhapus lah, masih ada kesan-kesan. Oleh itu Nabi larang sebab untuk nak memelihara kesucian agama. Takut mereka lakukan perkara-perkara syirik bila pergi ke kubur. Tapi bila lama kelamaan setelah Nabi lihat keadaan masyarakat Islam ketika tu dah semakin baik, mereka dah lebih memahami agama, dan kesan-kesan jahiliah tu semakin hilang. Kemudian barulah Nabi memberikan keizinan. Sebab dah tak ada lagi kita kata tak ada lagi sebab lah untuk menghalang mereka menziarahi kubur kerana takutkan syirik sebab mereka dah jelas dengan perkara tersebut. So ini dapat memberikan mereka satu lagi kebaikan yang lain, iaitu dengan mengingati, dengan mendekatkan diri dengan Allah melalui ingat kematian. So tu antara perkara-perkara yang dalam perkara-perkara begini bila ianya berlaku, so sahabat dapat belajar kenapa, dan kita kata sahabat merupakan golongan yang paling faham agama selepas Rasulullah, sebab mereka berada dalam zaman tersebut, mereka lihat perkara tersebut dan mereka dapat faham kenapa perkara ini happen, kenapa ini happen. Kadang-kala ada sebahagiannya yang mereka tidak faham kenapa Nabi kadang buat macam ni, kenapa Nabi
kalau mereka tak faham, mereka akan bertanya. Tapi ada kadang-kadangnya mereka bila Nabi lakukan demikian, Nabi beritahu kenapa. Dan ada kadang-kadangnya mereka faham kenapa. So itu semua sebenarnya apa yang saya tersebut kat sini, itu semua adalah maqasid syariah, itu semua adalah qawaid fiqhiyah yang dah ada lagi pada zaman Rasulullah, yang mana sahabat dah nampak perkara-perkara ni. Sebab itu selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat mengeluarkan hukum, mereka akan rujuk balik pada zaman Rasulullah bagaimana. Bagaimana. Yang penting perkara tu tidak bercanggah dengan syariat dan demi untuk mencapai satu tujuan. Kadang-kala hukum yang diteruskan tu dia dah, kita kata dia tidak boleh mencapai tujuan, dia defeat the purpose. Orang contohnya hukuman atau denda sebatan bagi yang minum arak pada zaman sahabat dulu minum arak. Mereka dah terasa berat lagi akan hukuman tersebut. Tak apalah kemudian dinaikkan hukuman tersebut tu. Kenapa? Sebab untuk mencapai tujuan, supaya mereka tinggalkan arak. So sebab arak tu dah diharamkan. So untuk mencapai tujuan. Kemudian saya kata banyak perkara-perkara yang perlu difikirkanlah, perlu dilakukan dalam hukum. So fiqh ni lah antara salah satu salah satu bidang yang dia sentiasa berubah lah. Hukum, especially dalam isu-isu baru. Every day kita lagi dalam zaman yang serba canggih, macam-macam isu-isu perubatan, isu-isu dalam harian kita pasti ada je perkara-perkara baru, dan perkara-perkara itu semua memerlukan hukum. Jadi itulah peranan para ulama untuk membahaskan tentang perkara itu. Ada soalan daripada pelajar Nur Amalina binti Muhammad Yusof. Harus perlu ada ilmu pengetahuan mendalam tentang hukum tersebut. Bolehkah kami memberitahu atau menasihati orang lain tanpa mengetahui penjelasan hukum itu dengan mendalam? Adalah lebih baik kalau kita nak terangkan seseorang, kita faham dulu kenapa. Sebab kita nak meyakinkan orang tu kan, mungkin dia tak faham atau dia menafikan sesuatu perkara, menafikan sesuatu hukum. Jadi untuk memahamkan orang tersebut adalah baik kalau kita fahamkan dulu ayat tersebut atau hukum tersebut, barulah kita jelaskan kepada orang. Kerana kita kadang-kadang terdapat situasi yang mana orang yang tak faham ni atau orang yang menafikan, yang mengingkari, dia tanya-tanya soalan yang kadang-kadang kita tak terfikir. Kita tak fikir, alamak ni apa jawapan dia. So kita tak nak orang hilang keyakinan pada perkara tersebut. Dan kadang-kadang kita perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, sebab kita tahu itu, memang kita yakin perkara itu ada kebaikan, kenapa Allah perintahkan kita demikian, kita faham. Tapi ada orang yang mempersoalkan, yang mungkin orang yang tak beriman, mereka mempersoalkan perkara-perkara tersebut. Kadang-kadang kita tak terfikir tentang perkara itu. So adalah baik kalau kita dapat faham dengan jelas dan kita dapat kongsilah. So atau mungkin kita boleh share dengan dia, boleh rujuk di sini, berikan dia sumber mana boleh rujuk apa dan sebagainya lah. Boleh baca dalam ni, baca dalam sini berkaitan dengan hukum ini tersebut, atau boleh merujuk kepada asatiza dan sebagainya lah. Terima kasih Nur Amalina kerana bertanya. Baik. So insyaAllah alhamdulillah kita dah bahaskan tentang sebagai satu pengenalan lah bagi maqasid syariah dan qawaid fiqhiyah. Kita dapat satu gambaran umum tentang bagaimana pengeluaran hukum ni, banyak faktor-faktor yang perlu diambil kira. So insyaAllah dalam sesi-sesi akan datang kita akan bahaskan tentang isu-isu dalam fiqh taharah dan ibadah, bagaimana hukum, saya akan bukakan mungkin hukum-hukum yang isu-isu yang semasa lah, yang atau situasi-situasi yang mungkin kita sering alami. Kemudian kita akan bahaskan, kita akan lihat dari sudut maqasidnya, dari aspek qawaidnya. Kemudian sesi seterusnya fiqh kekeluargaan yang berkaitan dengan kekeluargaan, fiqh perubatan, sesi keempat insyaAllah. Kemudian kita akan tutup dengan antara
maqasid mukallaf ini iktibar niat dan tujuan dalam amalan. So sekiranya antum ada isu-isu yang berkaitan, so mungkin dah boleh mulakan bacaan dan sebagainya kan. Bolehlah siapkan soalan-soalan tu untuk diutarakan pada minggu-minggu yang akan datang. So boleh kita baca. Kita ada soalan yang bertanyakan tentang bahan bacaan yang diperlukan untuk modul ni. Hanya slide atau ada buku teks rujukan yang lain. Misalnya kita tak ada buku teks rujukan yang secara khusus, tapi antum boleh rujuk kepada slide dan juga boleh rujuk kepada buku-buku maqasid syariah, qawaid fiqhiyah, buku-buku fikih yang tentang isu-isu yang akan dibincangkan. Boleh antum baca di situ. Jadi kita boleh saling bertukar maklumat dalam sesi akan datang. So antum apa yang antum bacakan, so boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin nanti kita dalam situasi ni kenapa hukum dia begini, tentang pengharaman ada sebahagian permainan yang diharamkan, ada sebahagian mungkin dia kata jual beli atau perniagaan yang diharamkan, kenapa, apa tujuannya. Okay, so kalau antum tu boleh dapat kita kongsikan bersamalah. Baik. Okay. Tak, saya kira bagi mereka yang ada bagi mereka yang ada soalan-soalan mungkin yang nak ditanyakan sepanjang tu, walaupun minggu hadapan tak apa, tak menjadi satu masalah, antum just tuliskan, kemudian nanti boleh diutarakan pada sesi akan datang. Right, so saya harap semua dapat manfaat dan raih faedah daripada pembentangan hari ini. So semoga sikit sebanyak dia menjadikan kita lebih memahami bagaimana ulama mengeluarkan hukum. Alright, so kita dapat faham kenapa hukum berubah. So kita tak adalah salah faham hukum berubah sebab ulama ikut government apa dan sebagainya. So kita dapat lihat keindahan Islam itu bagaimana yang ditekankan adalah untuk menjaga kebajikan hamba-hambanya. Alright, okay. So saya kira kita setakat ini pertemuan kita. So insyaAllah kita akan jumpa minggu hadapan untuk bahaskan tentang fiqh taharah dan ibadah. So saya harap semua dapat baca tentang isu-isu yang dibahaskan dalam fiqh taharah yang berkaitan dengan kesucian taharah, suci wudu apa dan sebagainya, dan juga ibadah. So sekiranya ada masalah-masalah atau contoh-contoh yang boleh kita kongsi bersama, so harap dapat kongsikan dengan kita. So dia dah jadi perkongsian daripada antum dengan Ana sendirilah. Alright. Okay, saya rasa setakat itu. Selamat berpuasa, selamat meneruskan ibadah. Lagi kita insya-Allah kita akan memasuki 10 malam terakhir insya-Allah. So kita harap kita dapat pergiatkan lagi ibadah kita. Jadikan keadaan kita sekarang ni, kita lebih banyak masa di rumah untuk susun jadual kita supaya kita tidak terlepas untuk melakukan amal ibadah, and at the same time kita dapat jalankan tugas kita dengan baik. Hari insya-Allah. Okay, aku qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.